Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pada orang pertama, Aznan 86. Terima kasih ya menjadi yang pertama muncul dalam The Nisha Show season kedua dan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, ini adalah The Nisha Show yang kedua ya, musim kedua dan yang kedua. Malam tadi kita buat yang pertama. Dan saya tak puas hati. Sebenarnya saya nak buat malam, sepatutnya hari ini pun saya nak buat pukul 9 malam seperti semalam. Tapi bila saya tak berpuas hati dengan semalam ya, malam tadi pada awalnya adalah saya lambat 15 minit. Kemudian lambat 15 minit tu dia menjadi kamera tu dia tidak bekerjasama dengan saya kan. Gambar tu terbalik dan saya tak boleh nak flip. Kamera handphone saya ni dia jadi waktu live tu dia ada jam kan, jam sikit. Bukan saja saya mengalami jam semasa saya travel ke Cameron Highland. Sampai handphone saya pun first time jam di live ya, tak pernah berlaku sebelum ni. Season pertama tak pernah berlaku jam. Jam maksudnya jam kamera saya lah. Saya tekan macam mana pun dia tak berpusing. Sehingga saya dapat notification daripada TikTok kan. Saya pause pun dia masih on lagi kan, sebab saya nak cuba betulkan sebab benda tu sebenarnya mudah. Assalamualaikum sekali lagi kepada anda. Kepada anda yang join ya, dan anda yang stay. Nampak mudah, tapi bila sesekali berlaku dan tak boleh dia selesaikan, dia menjadi susah lah dan menjadi violation bagi TikTok kan. Sebab pada mula-mula tu bila kita tak dapat flip dan tak nampak muka saya tak dapat nak berinteraksi dengan viewer saya ataupun follower saya. Walau bagaimanapun alhamdulillah, malam tadi berbanding daripada season pertama, season kedua ni, sebab maklumlah follower saya belum ramai lagi kan, baru 4,000 je. Jadi bila tengok viewers dia meningkat ya, lebih 50%, 60% nampaknya itu adalah kerjaan diri saya sendirilah dalam menjayakan The Nisha Show saya sendiri. Jadi petang ni yang kedua adalah saya buat santai saja. Saya letak kat atas tu tajuk dia art ya. Sebab saya adalah seorang perfumer, jadi bagi saya perfume as an art ya. Perfume adalah seni sebab saya mencipta perfume, dan kesenian itu saya saya kekalkan ataupun saya abadikan dalam 100 jenis perfume yang saya telah cipta ya, daripada tahun first saya buat pada tahun 2014. Masa tu belajar lagi kan kiranya yang first sebab permintaan daripada rakan-rakan saya di di US. Jadi saya buat perfume dalam bentuk semburan ataupun EDP kan. Itu menjadikan mula-mula tu macam mana saya berseni dengan perfume saya sendiri ya. Perfume Nisha Parfum yang tidak ada dijual di mana-mana. Saya belum lagi menjual kat mana-mana. Saya nampak dekat sana Mona Lisa 00 join ya. Terima kasih. Thank you Mona Lisa. I don't know who you are. I don't know from where, but welcome to my show. Welcome to The Nisha Show. Jadi petang ni kita sebenarnya The Nisha Show lebih kepada untuk rakyat Malaysia. Jadi kita ni, sebab saya nak ya lebih santai bersama rakyat ataupun kaum saya sendirilah. Kaum saya sendiri ataupun bahasa kita sendiri. Macam sebelum ni saya biasa dengan akaun yang lain. Jadi saya aktif masuk live ataupun aktiviti rakan-rakan ya dalam bahasa, kita guna bahasa antarabangsa lah, bahasa Inggeris masa tu. Jadi The Nisha Show adalah dalam bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Sebab saya nak mengenali followers saya sendiri di Malaysia ataupun followers yang berbahasa Melayu. Tak kira anda bangsa apa, tapi jika anda pandai berbahasa Melayu, anda dialu-alukan ya menjadi tetamu kepada The Nisha. Macam malam tadi saat-saat akhir, bila sebab saya target malam tadi untuk 1 jam bersiaran. Jadi bila saat-saat akhir ada tetamu yang sudi bertanya ataupun kita nak berkongsi maklumat ya tentang influencer. Bila saya sebut tentang influencer, jadi banyak soalan daripada tetamu saya malam tadi secara bertulis kan. Dia segan nak masuk live bersama saya, tak kisah. Saya pun segan juga ya dengan anda. Jadi apa yang saya share ataupun yang saya sampaikan malam tadi tu
dari pengalaman yang saya sendiri dan juga sebab anak saya seorang influencer ya. Anak saya seorang influencer. Kalau jika anda suka join live ya, boleh cari Nisha, Nisha, anak saya Nashira K. Nash K, anda boleh cari akaun dia dan boleh enjoy ya show dia. Dia sentiasa, bukan show lah, tapi dia dah jadi macam show sebab dah ada pengikut dia sendiri, peminat dia sendiri kan. Jadi itulah pengalaman-pengalaman dari situlah ya, sebab dia anak saya, jadi saya belajar daripada dia. Tak perlulah saya mengikuti kelas-kelas macam yang anak saya ikuti, belajar daripada betul-betul TikTokers ataupun cikgu-cikgu TikTok kan, untuk memahirkan diri dalam bidang dalam menjadi TikTokers lah, ataupun bergiat dalam TikTok live kan. Daripada kami pernah ada satu kedai, ataupun sebab anak saya pun buat tudung ya. Jadi tudung-tudung yang saya pakai, kalau tudung yang jenis-jenis yang tudung yang jenis instant ataupun segera tu adalah daripada sebelum ni kita usahakan Delisha Scarf. Jadi anak saya pengusaha tudung, dia buat Delisha Scarf daripada kain putih. Ada yang dia design sendiri, ada yang beli kain siap, ada yang kita pilih lah fabric dia. Jadi pilih tukang jahit juga, nak mencari tukang jahit saya pernah juga sama-sama dengan dia cari tukang jahit. Jadi kerja dia sangat-sangat rumit lah, sehinggalah kepada pelanggan. Tapi memang kalau dia buat sale lah, itu kepakaran anak saya. Saya tak saya takkan sembunyikan ya. Kalau ada manfaat ya untuk anda dekat sini ya, saya akan kongsikan dengan anda apa yang saya tahu, apa pengalaman di kalangan keluarga saya sendiri. Jadi pengalaman yang mudah itu bila kita alami sendiri dan juga kita tengok sendiri kan. Macam orang muda ni senang, dia nak belajar, dia pergi ke kelas ya. Kalau macam saya muda dulu, saya buat macam tu. Saya yang pergi ke KL, kalau ada kebetulan kat Kuantan, saya akan bergas pergi kelas-kelas yang berkaitan ya, sebab saya belajar dulu, saya ambil bidang e-business. Jadi dalam e-business tu dia dah out of date. Dia dah bukan up to date dah, tak ada. TikTok tak ada lagi masa tu kan. Jadi benda yang baru sekarang inilah yang kita sentiasa belajar. Dan menurut salah seorang mentor saya lah, mentor utama saya belajar daripada Infan Hairi juga. Kami bersahabat daripada, dah lama lah ya, 2016 macam tu. Lama sangat dah, 2016 tak silap saya. Dia tahun yang dia buat, yang IK buat kelas percuma ya, kelas percuma sebelum berbuka puasa. Dia buat konsisten ya, sepanjang Ramadan setiap hari. Masa tu saya ikuti setiap hari. Jadi apa yang saya dapat tu, katanya teknologi maklumat sentiasa berkembang. Ini pendapat guru internet yang terbaik dekat Malaysia, yang melahirkan banyak jutawan. Dia sendiri pun multimillionaire kan. Dan dia buka sekolah, tak dapat nak buka kat Malaysia, dia pergi ke Dubai. Macam merajuk juga buka ke Dubai ya, sebab Malaysia dah ramai, dah banyak dah sekolah-sekolah. Itulah, bila kita nak belajar, kita perlu mengeluarkan modal. Jadi kalau dalam keluarga kita sendiri ada ahli keluarga kita yang mempunyai kebolehan ataupun ya, yang cepat belajar lah ya. Ada orang dia cepat belajar, ada orang dia menjadi, dia buat kan. Macam anak saya ni, dia bahagian marketing memang. Macam contohnya ya, tudung yang dia buat tu biasa sold out lah. Apa-apa saja yang dia buat bisnes tu menjadi. Cuma dia dah tak larat, dah penat kan. Jadi bila dah ada TikTok ni, dia nampak peluang tu ada dekat sana kan. Dia start daripada konten lah ya. Malam tadi sebenarnya saya dah janji dengan saya nak sambung sikit kan. Dah janji dengan follower saya tadi, malam tadi. Sebab malam tadi sebenarnya dah lebih sehingga 2 jam ya, 2 jam lebih pada masa dia. Dia 2 jam tu termasuk lah waktu-waktu yang mula-mula yang saya pause. Sebab termasuk, walaupun saya off phone, saya restart balik pun dia masih on lagi kan. Dia dikira pause juga. Itu jadi 2 jam kan. Tapi pengisian dia sebenarnya 1 jam lebih. Okey, Mama Nurel, terima kasih kepada anda yang join. Jadi petang ni kita santai-santai sahaja, The Nisha Show, episod ataupun season yang kedua, episod yang kedua. Jadi season pertama dulu, saya telah ke udara ataupun menjadikan The Nisha Show sebanyak 15 episod. Jadi kali ini juga saya akan buat
15 episod juga, insya-Allah. Itu target saya sendirilah ya, sebab kita dalam TikTok ni kita kena konsisten. Jika bila saya dah konsisten yang pertama kan, jadi saya nampak beza dia bila saya stop dalam jangka masa yang agak lama juga, sebab itu pada bulan Disember lepas, sebulan lepas kan. Jadi bila bulan ni saya nak mula balik, dia jadi macam zero balik tau. Apa yang ini bagi yang biasa dengan live, dia akan tahu, sebab saya nak jelaskan pun jadi payah juga, sebab saya sendiri pun masih lagi try and error. Jadi bila kita mula balik kan, itu yang jadi first kali mula balik, dah tahu apa yang kita nak buat, tapi ada benda-benda yang masih kita tak tahu. Macam tadi, macam yang saya katakan, macam mana saya punya kamera tiba-tiba tak boleh nak guna untuk flip balik ke depan kan, sehingga menghabiskan masa 15 minit. Sedangkan kalau dalam TikTok live ni dia melanggar etika, dikatakan violation kan. Kita dah biasa dalam perkataan violation tu macam kasar bunyi dia bagi kita orang Melayu ni kan, tapi itulah perkataan yang digunakan, satu perkataan yang mengatakan kita ni tidak mengikut guideline TikTok kan. Itu yang saya jadi tak puas hati. Saya tak nak tunggu pukul 9 malam sekarang, jadi saya cuba buat petang ni juga. Bila saya dapat saya tengok pukul 3, saya target pukul 3 saya akan cuba buat juga. Jadi saya akan teruskan paling tidak 1 jam. Macam sebelum ni try error dah cuba buat berapa minit sikit-sikit kan. Jadi daripada setengah jam jadi 1 jam ya. Terima kasih Mrs. Ina yang join ya. Saya petang ni kita santai-santai berbicara untuk saya teruskan The Nisha Show episod kedua, season kedua. Jadi saya letak kat atas tu tajuk kita petang ni adalah mengenai art ataupun seni, sebab saya adalah seorang perfumer dan perfume bagi saya adalah seni ya. Perfume is an art. Perfume sebagai satu seni. Jadi bagi anda dekat sini, mungkin anda kalau anda ada modal ya, ingin berniaga sendiri, jadi anda dijemput ya untuk bersama-sama berkolaborasi ya, jika anda berminat dalam perniagaan perfume ataupun anda berminat untuk tahu ya tentang bagaimana perniagaan perfume ya, anda boleh hubungi saya, boleh DM. Dan kita boleh berbincang ya bagaimana ataupun apa yang anda inginkan. Cuma di sini saya akan kongsikan bila saya katakan seni ya, seni perfume itu sebagai seni, maksudnya bukan seni perfume yang saya ambil daripada yang dah ada dekat pasaran. Maksudnya kopi ya daripada jenama-jenama ternama. Jadi itu bukan Nisha, itu bukan Nisha Parfum. Nisha Parfum adalah jenis perniagaan ataupun jenis perfume yang dimiliki oleh Nisha sendiri dan juga creation daripada kami sendiri ataupun saya sendiri. Dan bila dah sampai 100 jenis ya, ini bertahun-tahun, bukan dalam masa yang singkat, bukan perkara senang juga. Saya belajar daripada klien-klien juga kan. Jadi kebetulan juga ada salah satu daripada perfume yang saya buat tu menyamai, itu kebetulan menyamai satu jenama ataupun brand antarabangsa yang yang dah terkenal ya. Itu kebetulan itu komen daripada rakan ataupun penjual perfume, peminat perfume daripada Saudi Arabia. Jadi rakan saya ni nama dia Yusuf ya, dah lama dah, bertahun-tahun lepas. Jadi dia share, dia tulis dalam blog dia berbahasa Arab, dia menceritakan tentang beberapa sampel daripada perfume saya dan dia memberi markah penuh kepada perfume Nisha, iaitu 10/10. Alhamdulillah lah, setiap yang saya bagi sampel tu masa tu 5 sahaja. Jadi semua tu 5 tu bagi dia 10/10, sebab dia tahu semua perfume yang Nisha hasilkan adalah daripada bahan-bahan asli ataupun mesti ada oud ya. Setiap perfume tu ada oud, melainkan ada satu jenis sahaja perfume yang tidak ada oud, hanya satu saja daripada 100 tu yang baunya juga menyamai oud ya. Kebetulan ya, bau dia hampir-hampir dengan oud ataupun gaharu. Okey, baik. Saya nampak banyak nama-nama dekat sana yang join dekat bawah. Terima kasih kepada anda. Dan seperti biasa jugalah ya, bila saya check balik dekat live center kan selepas tu, sebab saya tengok view saya tak meningkat ya, satu tu je. Terima kasih kepada Mat Affiliate yang join ya. Bagi saya, siapa yang ingin bercakap dengan saya ataupun menyertai The Nisha Show sebagai tetamu ya, anda boleh tulis dekat ruangan komen untuk saya jemput ya, untuk saya invite.
Jadi kita boleh bersembang-sembang secara santai ya. Tentang tajuk petang ini tentang perfume ya, perfume as an art. Jadi tak ada tajuk perfume untuk saya klik dekat TikTok live. Jadi ada art dekat situ. Jadi saya klik art sahaja. Cuma petang ni saya tak masukkan lah dalam shop tu. Apa-apa produk saya tak masukkan. Sebab macam malam tadi saya dah ready ya. Saya dah ready sebelum TikTok live tu. Dah masukkan ya dalam dah setting ya, banyak produk-produk yang biasa saya masukkan dalam shop tu, dalam bangku kuning tu kan, yang belum berwarna kuning dekat bawah, dia ada perkataan shop saja bawah tu. Tapi bila saya masuk live, hanya 3 sahaja yang dibenarkan oleh TikTok. Itulah saya katakan tadi, bila saya bermula semula, saya bermula daripada bawah balik. Itulah bila tak konsisten, saya berhenti lama ya, saya berhenti daripada satu season tu, saya pergi ke season yang baru ya, Indonesia Show season yang baru. Jadi tempoh masa tu lebih 2 minggu. Lebih 2 minggu lah, sebab saya buat episod tu ada 15 episod, 15 kali pada bulan lepas. Jadi bulan ini pun dah nak habis kan. Hari ni berapa bulan? Hari ni dah nak habis bulan 1 kan. Jadi saya mula balik. Itu pun alhamdulillah saya dapat bermula selepas dah balik travelling kan. Baru saya ada masa dan otak pun dah refresh kan. Barulah, sebab saya kali ni bila saya nak buat, semulanya saya ingat saya nak konsisten lah kan, kita nak cuba buat setiap hari kan, sebab itu adalah yang terbaik. Ataupun sebab sesiapa yang biasa ya dengan live ya dalam TikTok ni, kita akan nampak analitik, ataupun kita pergi dekat analitik ya, dekat live center tu, kita nampak progress kita ataupun perjalanan kita, apa yang berlaku dalam live tu. Itu yang menjadikan kita ni tahu ya, yang mungkin berapa ramai kita punya viewers, ataupun berapa lama setiap followers kita stay kan. Jadi dekat situ kita boleh study balik. Cuma mungkinlah macam anak saya, dia dah jadi influencer tu, dia start daripada lebih 20,000 followers. Dengan satu post dia yang mencapai 1 juta lebih kan, 1 juta dah post dia, ada satu post tu. Jadi dia dah bermula banyak dengan followers yang ramai maksudnya kan. Jadi bila dia buat tu, dia dah tak sempat dah, sampai dia sendiri pun dia tak tahu yang sebab dia belajar. Jadi dia dengan guidance guru TikTok dia kan, dia belajar. Jadi ada yang dia tak sempat nak belajar tu, macam rakaman. Macam saya share balik, sebab saya sempat nak tengok ada rakaman. Bermula saya pun tak tahu juga ya, saya merakam daripada aplikasi yang lain. Saya tak boleh sebut, saya kena biasakan tidak boleh menyebut aplikasi yang lain ataupun platform yang lain, sebab itu adalah melanggar etika TikTok. Okey, jadi bila season pertama, setiap sesi saya rakam daripada aplikasi yang lain, bila saya buka balik, hanya gambar, tak ada suara. Sampai saya ingatkan mula-mula dulu memang tak ada suara. Kemudian bila saya cari dekat setting, saya jumpa dekat live center TikTok ni kan. Dalam TikTok ni saya nampak rupanya memang dah sedia dirakam oleh TikTok sendiri. Jadi kita kena tunggu. Kalau panjang kita punya live tu, jadi panjanglah masa ataupun lama kita kena tunggu untuk proses ataupun TikTok nak sediakan untuk kita download balik. Macam malam tadi 2 jam tu lama ya. Jadi oleh kerana handphone saya hampir penuh kan dekat sini, saya nak edit balik, saya tak sempat. Tapi saya nak teruskan juga sebab target saya tadi, saya nak teruskan juga The Nisha Show. Saya tak tunggu malam. Jadi saya teruskan yang kedua pada petang ini, untuk saya biasakan diri ya, untuk saya bermula semula ya, dan juga untuk saya terus belajar try and error dalam dalam TikTok live. Cuba petang ni kita santai-santai ya, santai-santai tentang perfume ya. Saya tak letak shop dekat situ. Mungkin nanti sebab sekarang pukul 3, saya start tadi pukul 5 minit. Paling tidak saya akan teruskan juga paling tidak 1 jam ya. Sebab standard TikTok dia memberi, TikTok sentiasa memberi notification ya kepada TikTokers. Jadi bila saya dah bermula 1 jam, jadi target saya paling tidak pun 1 jam dalam live ya. Jadi saya akan habiskan pada pukul 4-5 minit juga untuk cukup 1 jam. Sementara itu saya akan bercakap tentang art ya, tajuk art selama setengah jam, dan setengah jam lagi tu
Mungkin ya setengah jam lagi saya akan tukar ataupun saya akan buka kepada shop sebab saya nak tengok berapa produk yang saya boleh masukkan. Macam yang tadi, 3 saja yang boleh. Macam sesi yang ataupun season yang pertama saya boleh masukkan banyak. Sebab saya tengok bila anak saya live, dia boleh masukkan sebanyak-banyak mungkin sehingga saya paling banyak saya pernah tengok dia masukkan 37 produk ya. Jadi saya pun masa tu saya sempat juga masukkan banyak produk, malang je sebab saya bermula dengan followers yang tidak ramai. Jadi pembelian tu berlaku selepas ataupun berlaku melalui post-post saya yang saya ada link dekat situ kan, ataupun ada juga akaun lain yang saya share daripada sini, saya masuk dalam akaun lain, dekat situ pula sampai ada 3 pembelian ya, dekat sini ada 3 juga pembelian, ada juga yang first saya try COD, saya nak tengok macam mana kan, saya sambil saya buat live barang COD saya sampai, jadi saya nampak proses COD tu macam mana. Dan bagi ada yang kalau saya letak dalam post produk-produk yang dijual, saya klik saja yang COD, tapi sebenarnya terpulang kepada pihak TikTok ya, TikTok Shop sendiri sama ada barang tersebut boleh COD atau tidak. Sebab kadang-kadang syarikat ni dia tak setuju ya, ada syarikat yang dia okey saja dengan COD, ada syarikat yang dia tak nak COD sebab ya kita faham ya, COD ni bukan senang macam apa yang saya alami sendiri tu. Bila saya dah alami membeli secara COD, mujurlah barang tu murah kan. Barang pertama yang saya jual ya sampai 6 ini jualan pertama 6 pieces ya, pengilat kuku ni. Ni masa bermula dulu. Bila barang tu sampai kat saya order, mestilah saya order satu saja kan. Tapi yang sampainya sehingga 2 dan satu lagi silap tempat. Nasib baiklah yang sampai tu customer saya, dia order barang lain dan juga merupakan kawan saya. Jadi senang, dia terus call saya kan, dia nak keluar, dia kata ada barang sampai COD ni, dia cakap kan. Saya tanyalah barang apa, dia kata barang apa ni, dia kata dia tak tahulah. Jadi saya tahu barang tu pengilat kuku saya ni sebab kita dapat notification kan, bila kita check balik kita dapat notification. Saya kata saya tak ada mengirim apa-apa untuk dia. Jadi dari situ juga saya belajar ya, saya pun kurang bagi saya sendiri. Jadi itu adalah sekali sahaja untuk saya membeli barang secara COD. Itu pengalaman saya sendirilah. Tapi itu pulang kepada anda, jika anda selesa dengan COD, no problem at all kan. Tak ada masalah untuk anda membeli secara COD jika anda memilih cara tersebut. Tapi bagi saya bila dah berlaku dalam TikTok ni kan, 6 pembelian tu, ada di antaranya yang yang barang tu sampai ya, yang kita tidak confirm pun untuk order. Itulah dia, kita klik dekat situ. Jadi bila kita buat pembayaran, itu adalah confirm kita dah bayar, itu adalah pembelian kita kan. Tapi bila buat COD, kita klik dekat situ, kita tak tahu sebenarnya barang tersebut pihak syarikat yang pengeluar tu dia ambil kira sebagai kita order kan. Sedangkan benda tu hanya kita add to cart saja, ataupun separuh jalan kita tak jadi, ataupun sebab mula-mula tu saya order barang tu tak nampak cepat kan. Walaupun saya tengok review cepat dalam tempoh 1 hari, tapi barang tu tetap tak sampai lagi selepas beberapa hari. Itu sebab saya buat order yang baru, sebab barang tak sampai. Itu yang menjadi benda tu bertindih kan, COD tu bertindih. Tapi memang lepas ni memang tak nak lah beli barang secara COD kan, tiba-tiba sampai susahkan orang yang hantar kan. Takut macam kita tak ada di rumah, orang call kita keluar. Jadi bagi saya tak berminat dengan COD untuk saya sendiri. Tetapi bagi anda, terpulang pada anda, mungkin anda ramai ada yang menunggu di rumah, ataupun kalau alamat di kedai ke kan. Jadi office hour ataupun pejabat tu senang, ada ramai yang nak menerima barang tersebut. Cuma kita mesti tahulah kan, kalau COD ni kita kena ready dulu wang tunai, wang kecil kan, memudahkan pembelian. Tapi memang ada ramai juga yang tanya tak ada COD ke. Setiap kali live, saya nampak live orang lain, saya masuk mesti ada soalan macam tu kan, kalau orang nak membeli tak ada COD ke, tak ada COD ke kan. Itu ada yang memilih secara COD. Okey, itu masing-masing secara masing-masing, tak kisah. Terima kasih warisan Tok Pah Farm ya, saya nampak dekat sana walaupun masih lagi view saya dalam angka yang sangat kecil. Saya sangat menghargai. Jadi Indonesia Show sudah ke udara hampir setengah jam ya. Kita bermula 3.05 ataupun 35 minit tadi.
Dan saya nampak lagi masih ramai yang join, dan saya tahu nanti lepas ni bila saya check balik dekat analitik kan, beratus-ratus lah macam malam tadi, sebab dia cara dia macam sama je yang masuk tu, tapi tak stay lama. Tetapi saya rakaman tu akan ada, saya akan edit balik dan saya akan kongsi dengan anda, sebab setiap kali Indonesia Show ke udara kita ada pengisian ya. Walaupun perfume as an art saya tak letak dalam bakul kuning tu, sebab setting saya tak berjaya untuk saya jual sendiri ya, secara decan untuk anda beli pack kecil untuk tahu bau, sebab tak ada dalam pasaran lagi ya, melainkan terus daripada pihak kami sendiri. Maksudnya barang dia pure, dia directly dengan kita sahaja, directly anda boleh tahu, saya tak boleh sebut platform yang lain yang digunakan untuk mendapatkan Nisha Parfum. Tetapi kalau anda rajin dia mengikuti post-post saya sebelum ni tentang Nisha ataupun hashtag Nisha. Okey, saya tulis dekat sini ya. Okey. Interact. Mana dia? Kalau saya nak tulis semalam, saya nampak kat bawah ni je ya untuk saya tulis ruangan komen. Okey, dah jumpa. Okey, anda boleh, bagi anda yang ingin tahu ya tentang Nisha Parfum, anda boleh klik sahaja Nisha Parfum, hashtag Nisha Parfum, sebab ejaan dia tu unik kan. Jadi anda boleh tengok dekat situ untuk tahu tentang Nisha Parfum ya, sebab kita dah lama dalam Nisha Parfum ni daripada tahun 2000. Sebenarnya rebranding dulu Nisa Ud ya, Nisa Ud. Kalau dapat tengok saya punya Facebook lama pun ya, Facebook lama saya dulu mencapai sehingga 5,000 friend dekat Facebook, tapi saya dah tutup kerana ada berlaku something ya. Bila kita dah lama dalam sosial media ni, macam-macam berlaku dengan akaun kita, dan bila saya dah berjinak-jinak dengan TikTok ni, tak perlu dah saya nak pergi ke platform lain ya. Memang saya setia dengan TikTok dan lebih mudah bagi saya. Just saya share saja kan, share saja. Ini saya nak share ke Twitter. Anda boleh join saya, ataupun kalau saya di Facebook saya dah ada uninstall tau. Okey. Ini first time ni saya pergi ke platform lain. Saya nak cuba share pula. Saya tak buat copy link. Saya share terus sebab dekat bawah ni dah ada dah. Akaun Nisha juga. Kalau cari Nisha Parfum, Nisha Malaysia, itu memang saya lah. Itu memang saya. Saya adalah connection. Kalau dalam platform lain dipanggil friend kan, platform yang lain dipanggil di sini followers. Kalau di saya tak boleh sebut, sepatutnya saya tak boleh sebut platform lain, tapi itulah yang saya buat sekarang ni. Saya baru join ataupun saya share live saya ni dekat satu lagi akaun ataupun platform di mana saya adalah connection yang ke-1,000,000 rakyat Malaysia dekat platform yang satu lagi tu. Saya tak boleh sebut platform tu, itu memang satu kesalahan ketika live. Tapi anda boleh tahulah nanti kalau anda lihat di post-post saya, selalu saya share
apa yang saya maksudnya di dalam sosial media ni. Saya di mana? Di mana? Nisha Malaysia. Okey, anda juga dijemput untuk share jika anda berminat atau mungkin anda terfikir ada rakan-rakan yang berminat untuk menjalankan perniagaan sendiri dengan menggunakan ataupun berkolaborasi dengan Nisha Parfum ataupun Nisha. Kita tak nak hilangkan nama tu. Jadi perfume tu atas nama kita, macam anda gunakan perfume Chanel contohnya kan. Chanel. Mana ke botol Chanel saya kat sini. Tapi ini yang apa ni je, yang inilah saya tak nak macam ni lah yang berlaku dekat perfume saya. Biar kami sendiri yang mengeluarkan bahan-bahan itu sendiri, bukan orang lain tanpa pengetahuan kita yang copy kita punya jenama ataupun bahan-bahan dia kan, asalkan bau dia sama. Jadi saya nak menjaga nama tu. Itu sebabnya Nisha Parfum melalui jalan yang sangat panjang ya untuk rebranding. Okey, baik. Terima kasih kepada anda. Jadi kita sudah setengah jam ya bercerita tentang art. Saya ingin menukar tajuk kepada shopping. Itu tujuan TikTok sebenarnya. Kita dalam tak boleh tukar tajuk rupanya. Baik, kalau tak boleh tukar tajuk juga, saya just masukkan saja dalam shop saya. Saya cuba masukkan okey, produk yang saya kongsikan ya. Produk yang ingin saya jual. Saya suka kongsikan produk yang telah saya guna ya, saya sendiri guna. Okey, first saya masukkan aloe vera gel. Saya memang kaki aloe vera, memang suka sangat dengan pelembap aloe vera. Saya dah guna aloe vera daripada tahun sampai saya study ya tentang aloe vera pada start Disember 1997. Bayangkan berapa tahun saya dengan aloe vera. Jadi saya share aloe vera yang paling murah tetapi sangat berkualiti dan yang paling minima bahan-bahan bahan-bahan asli dia ataupun bahan asal dia, iaitu aloe vera barbadensis ya. Okey, jadi saya nak share sekali lagi sebab malam tadi tak puas lah ya bila kita letak 3 saja sedang kita dah bersedia lebih 21 jenis 21 produk yang saya dah ready tapi tak dapat nak masukkan. Okey, satu lagi adalah Miracle Booster Ampoule, new packaging. Apa lagi yang best Apa lagi yang best? Saya nak cuba masukkan lebih daripada 3 kalau boleh. Mana tadi pun saya masukkan maskara. Tapi saya tak nak masukkan maskara lah, masukkan sunscreen. Saya masukkan sunscreen. Anda boleh memilih sama ada membeli produk Miracle di sini ataupun direct dengan saya. Saya jual tetap dengan harga pasaran. Tapi di sini sebab saya tak dapat nak masukkan, saya tak boleh nak aktifkan saya punya TikTok seller sebagai seller. Saya tak tahu apa dia, dah puas lah setting, tak boleh. Okey. Okey, saya check balik ya. Saya check balik yang saya masukkan tu betul ke tak. Okey, tengok ada berapa. Ada berapa yang saya masukkan dalam produk tu. Okey, ada 4. Dah boleh dah, nampak tak Bila bermula semalam hanya 3 saja boleh masuk. Sekarang ada 4 boleh masuk. Saya cuba lagi 1. Masukkan 1 produk. Okey, sebab masa saya ada setengah jam je lagi, saya just masukkan saja Girls and Glow Secret. Ini produk yang ada dalam bilik air ya. Yang sebelum ni family lah beli jadi pengguna kan. Saya tak guna, saya guna yang lain. Alright. Sebab setiap sosial media yang ada adalah untuk perniagaan kan, tak adalah sesuatu tu muncul kosong macam tu, siapa yang nak rugi kan. Macam mana? Okey, dah nampak dah. Alright.
Saya nak pinkan satu dulu. Mula-mula saya pinkan okey. Curls and Glow Secret Bombshell Anti-Oil Repair. Okey, kita cerita sikit lah ya. Saya malas nak ambil dekat bilik air sebab saya dah duduk kat sini ya. Maklumlah lagi pun kalau dalam bilik air tu basah-basah lah pula bekas tu kan. Jadi saya dah pin ya. Sebab saya nak nampak dekat shop tu barang ni dah masuk. Dan juga nampak ada tanda pin kat situ. Jadi maksudnya pin mengena. Sebab saya punya moderator tak ada hari ni. Dia temankan rakan dia pergi klinik. Jadi tak ada moderator, saya kena buat sorang-sorang. Itu yang saya nak check balik. Kita perlukan ada seorang pembantu kan, baru kita nampak perjalanan ataupun aktiviti dalam live kan. Dia cantik kalau ada dua orang macam tu kan, ada yang membantu. Jadi tak adalah benda-benda yang miss kan. Macam tak adalah macam tukang check lah, sound check everything kan, mesti kena ada pembantu. Okey, inilah keistimewaan dalam TikTok Live ni. Sebab TikTok ni dia adalah sosial media yang terkini. Jadi biasanya terkini dia ada dua je cerita dia. Sama ada yang terbaik ataupun yang terburuk. Kalau terburuk dia akan stop macam tu, slow dia akan pergi hilang macam tu kan. Tapi kalau yang terbaik macam TikTok ni kita nampak kan, dia memang boom ya, paling cepat dan paling ramai followers ataupun pengguna. Kerana kebaikan yang TikTok ada ni melebihi sosial media yang lain. Itulah dia, bila ada yang baru sama ada yang buruk ataupun yang terbaik. Sebab yang baik tu dia ambil semua daripada kebaikan lain-lain platform dan membuat pembaharuan dan membuat keunikan. Inilah uniknya dalam apa ni kan, dalam TikTok Live ni kita senang ya nak letakkan barang kita shop kat situ kan. Dekat bahagian shop tu ada bakul kuning ataupun panggil bakul oren kan. Jadinya macam sebelum ni saya pernah buat live dekat platform lain kan. Saya buat, mula saya nak buat seminggu je. Mula memang mesti kita start dengan angka yang kecil kan, permulaan. Terima kasih Priya Anand join. Jadi bila kita dah bermula tu, apa yang kita dapat bila buat live kan. Itulah, dalam sosial media lain tu kita cuma nak suruh orang hubungi kita balik kan. Jadi kita banyak masa dekat situ. Dan saya dah melalui saat-saat marketing secara membawa orang pergi ke WhatsApp. Dah benda-benda tu dah lalu. Jadi cara-cara tu amat mengambil masa yang banyak. Memang mestilah setiap benda yang kita buat ni, business is busyness. Ini saya belajar daripada rakan baik saya, seorang multimillionaire kan. Kita ni pantang lah. Kalau orang tu pandai berniaga, mesti kita nak ambil ilmu dengan dia kan. Jadi kata dia busyness ni adalah busyness. Maksud dia kesibukan. Jadi kita kena terima kesibukan tu. Cuma kita kena tahu di mana yang less sibuk tu. Di mana yang kurang sibuk kan. Terima kasih tuan, saya nampak tu ya yang join. Jadi dalam TikTok Live ni dia kurang sibuk dia dan keuntungan lebih. Bila sesiapa dah menjadi influencer, dia dah rasa dan dia tahulah macam mana kan. Macam bila saya dah berniaga sendiri, anak saya berniaga sendiri, macam mana susahnya ataupun busynya ya bekerja di luar ataupun berjumpa dengan pelanggan kita dekat luar kan. Tak tentu pelanggan kita membeli. Kemudian tu kita biasanya one to one, dia memang banyak masa dekat situ. Tetapi bila kita buat secara live, itulah kebaikan dia. Siapa yang ada dalam live kita, ramai followers kita, ramai lah ataupun banyak lah, lebih senang kita bercakap untuk beberapa orang dan bahan itu boleh kita simpan dan kita naikkan balik. Macam di sini boleh TikTok akan sediakan untuk kita, so kita boleh gunakan balik untuk kita sediakan ataupun sama ada kita nak correction balik, kita tengok berapa ramai viewers kita ataupun kalau macam ada yang membeli melalui TikTok shop kita kan. Okey, saya bercakap sambil tu saya akan check balik shop, saya akan tukar-tukar ya. Ini adalah produk yang biasa digunakan dalam rumah saya. Sebelum ni saya tidak menjualnya. Jadi bila saya tertarik dengan satu barang tu, saya nak cuba naikkan barang tu sebab tadi saya ada post dekat brand yang sama. Brand ini ada di rumah saya, ada digunakan di rumah ya, menantu saya guna. Jadi saya tahu produk ni, jadi saya share dengan anda. Sebelum tu saya study juga ya, sebelum saya naikkan tadi saya study juga. Yang menarik saya nak share satu lagi, saya nak masukkan satu lagi sebab saya suka dengan niacinamide ya. Niacinamide ni sebab macam saya okey, tengok masuk ke tak.
Masuk ke tak? Saya nak pin ya. Saya nak pin yang saya masukkan tu. Masuk ke tak? Okey. Jadi saya pinkan Grace and Glow Black Opium Smooth Deodorant Serum. Okey. Cerita serum ya. Saya telah menggunakan bukan serum, deodorant ya. Saya telah menggunakan deodorant ya pada tahun 1997 tu. Tadi saya ada share macam mana saya kenal tentang aloe vera. Hari saya study tentang aloe vera juga. Jadi lamalah, tahun 1997, lebih 20 tahun. Deodorant saya gunakan deodorant yang sekarang ni dah peringkat luxury dah, memang harga kayangan sangat-sangat dah. Cuma bila saya sebagai business owner kepada syarikat tersebut, saya dapat lebih murah lagi kan, sebab kita dah lama dan juga kita dah sampai peringkat yang mendapat peratusan yang itulah best ya. Ini yang seronok kalau kita pandai berniaga, kita tahu melihat peratus-peratus dia, margin dia kan. Itu yang seronok. Selain pada produk, saya akan tengok produk dulu. Saya tak suka menjual produk yang harm ataupun membinasakan ataupun yang memberi mudarat ya. Sebab kita tahu ya, banyak deodorant kat luar sana tetapi kita tidak tahu kandungan chemical, terutamanya aluminium ya dekat situ, yang membahayakan kita ataupun kita kenapa nak pakai deodorant. Mungkin anda boleh tulis sikit dekat situ, anda ingin berkongsi. Saya nampak ada Coach Suraya Ali. Terima kasih Coach yang hadir. Saya sangat menghargai jika anda ingin join bercakap-cakap dengan Nisha ya dalam The Nisha Show. Rancangan ini dirakam oleh TikTok Live secara live dan saya akan downloadkan dan saya akan kongsikan balik kepada anda dalam post-post yang akan datang. Jadi kita dengan tajuk sekarang ni shopping lah ya, shopping ya. Sebab tajuk awal tu saya tak boleh nak tukar. Semasa live hanya satu tajuk saja, jadi saya tak boleh nak tukar. Saya cuma boleh masukkan produk saja dekat bawah. Jadi sekarang saya bercakap tentang Grace and Glow Black Opium Smooth Deodorant Serum ya. Saya dah tengok review dia. Yang pertama sekali saya akan tengok bahan. Apa yang saya jual, biasanya barang yang saya guna ataupun yang telah saya study dulu apa di dalamnya, kemudian saya tengok review kan. Itu pun saya belajar daripada orang yang suka shopping kan. Anak-anak sulung saya tu dia terbaik lah dalam keluarga kami. Kalau dalam shopping tu dia lah ya. Dia akan scroll. Kalau dia cari satu-satu barang sampai habis dia scroll. Jadi saya bukan sanggup sangat nak scroll sampai habis semua kan. Sebab saya sebenarnya saya tak suka shopping. Itulah sebenarnya. Macam dia suka shopping. Jadi dia pandai kan. Dia pandai shopping dan dia pandai memilih barang yang paling murah. Macam saya pilih dulu. Kalau saya nak apa, saya cari dulu barang tu. Saya simpan dulu add to cart kan. Kemudian bila saya fikir manfaatnya, saya nak jual dengan anda dekat sini, barulah saya tengok, rupanya barang yang sama ada juga dalam TikTok Shop ni dari syarikat lain, cuma harga dia berbeza. Itu yang saya pilih. Kalau produk yang sama, harga yang paling murah, saya akan share dekat situ. Okey, saya masukkan juga ya produk yang paling saya suka ni, yang paling saya suka share. Sebab inilah produk pertama yang saya jual sampai 6 ya, mula-mula dulu. Jadi okey, saya cuba masukkan sebab pada masa yang sama saya tak tahu kali ini saya boleh masukkan berapa produk. Sebab malam tadi hanya 3 yang boleh, yang dibenarkan. Okey, saya cuba masukkan pengilat kuku. Ini yang paling murah ya. Kalau anda yang jual ni anda tak beli ni, anda yang tak suka nak kilatkan kuku ya, tak ada pengalaman kilatkan kuku ke kan, ataupun anda tak kisahlah kuku anda macam mana. Macam saya suka kuku saya berkilat. Saya suka pedicure, manicure. Saya suka. Ada tak kat situ kan? Saya dah naikkan. Yang tadi tu, okey, cerita sikit sebelum saya dapat naikkan dah 7 dah. Alhamdulillah, dapat naikkan 7. Jadi sebelum saya cerita tentang nano glass nail file polish tadi, saya sambung sikit lagi tentang deodorant ya. Deodorant yang saya masih pinkan sebab cerita tak habis lagi. Okey. Mr. Ali join, terima kasih. Saya bercakap tentang deodorant ya. Deodorant, kalau dalam satu-satu deodorant tu ada aluminium ya, bahan aluminium, bahan putih yang menahan peluh kita sebenarnya. Memang badan kita tak berbau bila kita pakai
bila kita pakai deodorant, tetapi kesan dia bawah ketiak kita, bawah lengan kita ni ataupun ketiak, ketiak tak kasar kan bahasa tu kan, akan berwarna hitam jika anda memakai deodorant yang tidak sesuai ataupun yang mengandungi bahan yang menahan peluh. Sebenarnya kita perlu mengeluarkan peluh kita sebab peluh ni adalah bahan buangan pada badan kita. Tapi bila kita sekat, itu menjadikan bawah lengan kita berwarna hitam. Saya tak mengalaminya sebab apa? Masa umur saya muda-muda dulu saya dah jumpa satu produk ni. Jadi dari situlah saya belajar bahawa kita pakai bahan-bahan yang semula jadi yang tidak menahan peluh, tetapi yang memberi kesan yang baik, meresap dalam kulit kita. Jadi peluh kita tu natural lah keluar kan. Kalau rajin mandi dengan bersih, badan kita peluh pun taklah bau teruk sangat kan. Yang bagus ni itulah ya, walaupun saya ni berkulit sawo matang macam ni ya, tapi bawah lengan alhamdulillah tak ada kesan sebab saya dah pakai deodorant yang apa sekarang ni dah sebab harga sentiasa naik kan. Terutama start bulan 9 tahun lepas, barang-barang masing-masing semua dah naik harga. Begitu juga barang-barang import kan. Inilah barang import memang mahal, tetapi kita kena tahu datang dari mana, bahan tu macam mana, kenapa mahal kan. Selain pada kos import, kualiti barang tersebut. Kita kena tahu kualiti diri kita sendiri. Kena ingat tu ya. Jangan nak murah sahaja tapi barang tersebut kurang ataupun memberi kesan yang tidak baik. Macam bila saya pinkan tentang deodorant, carilah deodorant yang memberi manfaat untuk kulit, bukan menahan peluh tetapi boleh memberi khasiat kepada kulit kita, kulit bawah lengan. Okey. Saya suka dekat situ ada niacinamide dalam apa ni. Nanti saya akan cerita balik niacinamide dalam serum muka ya, dalam serum muka yang saya dah masukkan dekat bawah. Jadi saya habiskan tentang deodorant tadi. Bila saya tengok review tertinggi kan, kita kalau TikTok live kita kena banyak study lah. Tengok dalam TikTok live tu banyak ya ilmu-ilmu yang disediakan oleh TikTok, belajar dekat situ. Dan juga apa yang tengah trending, produk-produk apa yang bagus, dan kena rajin tengok review ya, tengok pembeli-pembeli yang telah menggunakan produk tersebut kan. Jadi bila banyak reviews, banyak bintang-bintang kan, bintang-bintang bertaburan dekat situ ataupun pelanggan memberi 5 bintang, maksudnya produk tersebut bagus lah. Termasuklah produk yang saya share tadi ni, deodorant yang mengandungi niacinamide 5% ya. Niacinamide adalah bahan protein yang mempunyai khasiat untuk kulit, iaitu membekalkan khasiat protein yang memutihkan secara semula jadi. Yang orang kita suka sangat putih, tak salah ya putih ya. Sebab penduduk syurga kan putih kan. Kalau kita baca Quran dengan ustazah cerita kan, macam mana putihnya bidadari tu sehingga bila dia minum air anggur tu, nampak air anggur tu mengalir dekat tekak dia. Tak tahu macam mana nak bayangkan betapa cantik, betapa cerah putih je kan. Jadi kita pun tahu yang orang yang putih tu lebih cantik, kita nampak cantik, glowing je kan, semula jadi glowing kan. Padahalnya putih ke gelap ke sawo matang ke macam kita ni, kalau jaga tetap cantik kan. Okey. Jadi berbalik kepada niacinamide tadi, niacinamide adalah bahan yang memutihkan kulit secara semula jadi. Satu lagi melembapkan kulit ya dalam tempoh 1 jam. Dia memberi kesan pada kulit kita dalam tempoh 1 jam, dia meresap dalam kulit kita dan melembapkan terus ya. Itu yang saya suka tentang niacinamide. Jadi dalam deodorant ini ada 5% niacinamide. Selepas ni saya akan share lagi tentang niacinamide sebab ada serum yang paling saya suka untuk saya share kepada anda. Okey. Jika anda berminat, anda boleh klik ya. Jika anda ingin menukar deodorant anda, mungkin deodorant kat rumah tu bahaya ke kan. Okey, saya tukar pula sekarang. Saya dah, ataupun ada yang nak order sekarang ke sebelum saya tukar. Kalau nak order nanti boleh tengok dekat bawah sebab saya dah cerita tentang Grace and Glow Black Opium Smooth Deodorant Serum ya. Serum sekarang ni banyak serum kan. Serum ni maksud dia bahan-bahan concentrated lah. Jadi serum untuk bawah lengan kita. Sebab every part, setiap badan kita ni sangat-sangat penting kan. Semua kita kena jaga. Okey, saya pergi kepada sebab kita masih tajuk niacinamide tadi, saya suka nak share, saya pin sekarang sebab masih lagi bawah tajuk niacinamide. Ini adalah bahan yang mempunyai niacinamide yang tinggi ya.
Saya guna serum ni. Mana dia saya kena cari. Sebab saya tak ready. Saya guna serum ni daripada daripada bulan 4, maksudnya dah hampir setahun, tak sampai setahun lah, lebih kurang je lah ya. Tahun lepas saya guna bulan Ramadan. Kita kan sekarang bulan Rejab. Tak ada pula dalam bakul ajaib saya ni kan. Saya nak share botol dia. Kat mana saya letak Okey, saya pin dulu. Ataupun saya dah pin ke? Okey. Sebab kita masih lagi tajuk niacinamide kan. Okey, saya dah pin pun. Saya dah pin dah. Miracle Sunscreen. Miracle Booster Ampule ni kan. Brightening Booster Ampule nama dia. Brightening Booster Ampule. Dia daripada saya guna masa tu masih lagi saya dah jumpa. Dia masih lagi dalam packaging lama masa saya guna tu. Sekarang dia ada dalam packaging biasa. Sebenarnya saya suka packaging lama tau, cantik. Dia bulat macam ni kan. Ni packaging lama. Saya suka packaging ni. Tapi dia Miracle dah tukar kepada packaging baru. Sebenarnya bila packaging 4 segi tu dia nak baca ingredient senang. Kalau yang ni saya kena ambil gambar, saya besar kan. Maklumlah ya, mata dah berusia 52 tahun kan. Nak tengok benda-benda kecil memang tak nampak lah. Jadi kan itulah cara saya kalau nak membaca. Mungkin yang muda-muda pun ramai yang tak nampak juga. Kalau kita nak baca ingredient tu, ambil gambar dulu dan kita besarkan baru kita tahu bahan dia kan. Okey, berbalik kepada cerita niacinamide yang best sangat ya, Brightening Booster Ampule ni. Yang saya dah guna, yang benda yang paling saya suka dalam Miracle inilah yang pertama sekali. Jadi saya ceritakan tentang niacinamide ada 12% ya, ada tulis dekat sini. Nampak tak? Ni terbalik lah ni. Alamak. Silau Okey. Bagi anda yang belum mengenali brightening booster ampule, brightening yang semula jadi ya, bukannya bahan kimia yang berbahaya. Dia adalah daripada niacinamide itu sendiri. Saya sendiri sebelum ni saya tak faham walaupun saya banyak mencari maklumat dalam sosial media apa dia niacinamide, dan saya tanya dengan kawan saya kan. Kawan saya dia penggilan kosmetik. Bila kita bertanya melalui online pun banyak mana sangat yang kita faham kan. Kalau depan dia bolehlah saya tanya betul-betul kan. Dia pun mestilah sibuk. Itu buat alhamdulillah sempat juga dia jawab kan. Dia kata niacinamide ni adalah skin barrier kan. Skin barrier. Yang saya ni saya bukan orang yang buat kosmetik kan. Tidaklah sepaham dia. Dia pembuat kosmetik ataupun mempunyai 2 kilang kosmetik kat Malaysia. Satu dekat Rawang ni kawan baik masa sekolah. Kalau orang luar mesti tak mungkin lah ya, tak mungkin lah senang-senang orang nak bercerita kan. Okey, berbalik pada niacinamide ada 12% ya, 12% dalam serum ni. Itu adalah jumlah yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya dalam serum. Sedangkan niacinamide tu ada sangat bagus, dia memberi lembapan semua jadi. Jika anda rajin scroll dekat bawah, saya ada share ya, lab test daripada syarikat Miracle tu sendiri. Macam mana lab test tu dalam tempoh 1 jam ya, kulit kita menggunakan ampule ini kan, booster ampule ini, kulit terus lembut ya, terus lembap dalam tempoh 1 jam. Bila lab dah buat macam tu, jadi anda boleh dengar macam mana kesan dia kan bila pakar-pakar saintis telah melakukannya kan. Itulah produk yang terbaik yang selalu sold out ya. Kalau daripada kalau yang saya share dekat bawah tu adalah daripada yang lain-lain. Saya just klik saja dekat situ. Saya just klik. Kita berkongsi rezeki lah. Saya tak kisah siapa penjualnya, tapi saya tahu itu adalah ejen Miracle juga. Jadi kita berkongsi. Walaupun saya sendiri saya adalah member, tapi anda boleh beli sama ada beli dekat bawah. Klik saja, itu lebih mudah pada anda. Ataupun kalau macam ingin secara terus dengan saya pun nak bertanya, boleh DM ya, sebab kita membeli, ada aplikasi dia. Itu yang senang. Cuma kalau dalam apps sudah tentu cepat habis ya. Produk ni memang dia terhad. Produk yang bagus memang terhad lah, sebab bahan-bahan dia bahan semula jadi. Biasa bahan semula jadi memang terhad dan cepat sold out. Baru je masuk habis kan. Ejen-ejen dia menyimpan bekalan, beli banyak kan. Jadi apa yang saya share tu daripada ejen-ejen yang lain kan. Dengan saya pun dah habis dah. Cuma untuk guna sendiri saja, kita beli untuk guna sendiri. Okey, ada yang berminat untuk cuba serum ini ya, boleh cuba kat bawah, boleh klik dekat bawah.
kawan-kawan baik saya pun mula saya ingatkan, inilah kadang kita share je, kita tak sangka pun kalau orang nak guna ke tak kan. Macam kawan saya ni, dia share dengan saya, dia dah guna serum apa. Jadi saya ingatkan, alah mesti orang ni tak kisah punya kan, ataupun dia dah setia dengan produk tu. Tapi tak sangka juga bila produk tu dah habis, dia hubungi saya. Dia kata dia nak pakai apa yang saya share tu, dia nak pakai apa yang saya guna dalam Miracle kan. Sebab saya share dengan kawan-kawan kita share lah kulit kita. Kawan kita kenal kita daripada sekolah rendah kan. Macam dia comot masa sekolah, sama-sama bercomot-comot masa sekolah. Sampai dah jadi ibu-ibu, jadi nenek. Sekarang saya jadi nenek, saya tak pasti kawan saya dah jadi nenek ke tak, saya tak perasan. Dia cikgu. Dia beralih ya, dah beberapa bulan ni bulan ketiga dia terus dengan Miracle membeli dengan saya. Itulah, kita jangan putus asa untuk share kebaikan. Apa yang kita dah pakai, dapat pahala juga benda-benda kebaikan. Apa saja kita buat benda baik, semua dapat pahala kan. Jadi saya share dengan anda juga untuk anda dapat manfaat dia. Jika anda tidak dapat ataupun tidak berpuas hati dengan serum sendiri kan, yang bukan Miracle, anda boleh cuba. Ataupun dia, setiap produk ni dia tak sama kan. Dia ada kelebihan dia. Jadi kelebihan Miracle Brightening Booster Ampule ni, dia ada 12% niacinamide, yang melembabkan kulit, yang memberi skin food ya, skin food dekat kulit kita. Anda boleh lihat sendiri ya, umur saya tahun ni 52 tahun ya. Bukan saja dengan produk ni, saya cuma nak mengekalkan apa yang saya ada ya. Sebelum ni pun saya dah guna aloe vera, senang cerita aloe vera, dan juga produk yang dah biasa saya guna, ataupun bahan-bahan semula jadi yang saya guna dekat rumah sebab saya bekerja dari rumah. Itu seronok, bekerja dari rumah kita ada masa untuk sediakan bahan-bahan yang semula jadi dekat rumah kan. Tetapi tetap juga bila dah aktif dekat TikTok Shop, dan kita nak meminimalkan masa, apa salahnya benda yang dah ada ataupun kemudahan yang dah ada kita gunakan. Dan saya tak mungkin saya nak sediakan bahan ini di rumah. Bukan senang kan, jadi kilang ataupun pakar-pakar yang menyediakan, just beli, guna kan. Dah jimat masa. Jadi memang sangat-sangat berkenan sangatlah di hati saya kan. Sebab bila dah saya sentiasa melihat setiap pagi ya, tips saya lah ya. Okey, nanti saya akan share. Sebab malam tadi satu lagi saya nak masukkan tips awet muda yang ke 4. 4 ke 5 sekarang ni. Tip awet muda Nisha yang ke-4. Okey, pergi kepada yang kelima ya. Tip awet muda yang kelima adalah kita gunakan, yang sebelum ni menggunakan produk-produk yang semula jadi atau produk-produk yang yang sesuai dengan kulit kita. Kalau semula jadi tak sesuai pun tak boleh juga, sebab kita bila dah berusia 40 ke atas, kadang-kadang ada produk-produk yang tak sesuai. Ada juga orang yang alah kepada niacinamide, jadi itu tak boleh nak buat apa. Dia kena study dulu kulit dia. Macam saya jumpa pakar-pakar kulit kebetulan lah sebelum ni bila kita ada masalah. Itulah kelebihan dia kan. Jadi bila ada masalah kita jumpa doktor pakar, itu menjadikan kita mempunyai kita dapat share lah dengan doktor-doktor tu kan. Selalu doktor bukan nak dengar sangat apa benda yang kita guna, tapi bila kita dah sakit kan, bila kita sembuh, sepatutnya macam masalah kulit tu sembuh dalam tempoh 6 bulan, tapi kita sembuh dalam tempoh 2 bulan, mestilah dia rasa macam awak pakai apa. Tapi kebanyakan doktor dia ada yang dia kisah, ada yang macam pandang tak pandang. Ini normal ya. Anda pun mesti tahu macam mana kan, orang-orang yang pakar-pakar ni tak semestinya dia nak terima apa benda yang kita guna kan. Okey. Memes 4 join. Okey, terima kasih kepada anda yang join. Dah pukul 4 ya sekarang. Hampir 1 jam ya. Saya tak habiskan lagi cerita ataupun pin semua produk. Jadi saya dah pergi kepada Brightening Booster Ampule tadi dah habis cerita produk yang saya pakai. Sebab bila dah berumur 50 saya dah start nampak dah ada wrinkle dekat kening dekat tepi mata ni kan. Jadi bila saya pakai Miracle Booster ni, kita boleh melambatkan penuaan. Tak salah ya menjadi tua, tapi yang salah jangan kita biarkan diri kita ni tak terjaga. Biarkan berkedut macam tu je. Oh, aku dah tua, biarkan kedut. Tetapi biarkan kedut yang cantik. Maksudnya yang kita jaga. Jadi apa yang ada tu adalah yang hasil jagaan kita kan. Okey, banyak pula cerita kat sini. Seterusnya yang saya nak
pindah kepada Nano Glass Nail File Polish Buffer tadi. Saya tak pin lagi tadi kan. Okey, sekarang saya pinkan. Anda boleh beritahu ya kalau macam ada yang saya dah terpin 2 kali ke, anda boleh beritahu saya kalau anda yang ikuti daripada awal. Ataupun saya terus saja. Okey. Ini ada produk yang saya jual mula-mula sekali yang terjual ya dalam TikTok live ini melalui TikTok. Orang tak beli melalui TikTok live tapi orang membeli melalui post-post yang saya share, sebab dalam gambar tu kan orang kadang-kadang tak ada masa ataupun tak sempat nak masuk live saya ataupun tak perasan saya. Tapi dalam post itulah yang dapat klik baku kuning tu kan. Jadi ini adalah buffer ataupun pengilat kuku saya yang kedua. Yang pertama anak saya beli, dia beli banyak sebab murah. Terima kasih kepada anda, saya nampak kat situ yang buat pembelian. Jadi ini adalah yang kedua sebab yang pertama tu hilang. Saya ni menjaga barang. Bila barang kita sayang, yang kita suka, saya suka mengilatkan kuku. Sebab bila saya tengok ada kawan lelaki saya, tadi saya ada cerita tentang kawan saya peniaga ahli perniagaan kan. Dia adalah anak saudara pada Tun Syed Mokhtar. Tan Sri, bukan Tun, Tan Sri Syed Mokhtar. Jika anda peniaga ataupun anda yang mengikuti perkembangan ya, siapakah individu Muslim terkaya dekat Malaysia? Tan Sri Syed Mokhtar tadi ni lah. Jadi anak saudara dia ni, saya jumpa dia mula-mula macam mana kita bersahabat ni, kita jumpa dia secara accidentally ya, meeting dekat KL kan, kawan saya bawa. Mula-mula mestilah kita daripada tak kenal kepada kenal kan. Jadi benda pertama yang saya nampak masa kami makan malam, kebetulan dia duduk pula depan saya, kuku dia. Bayangkan ya, orang yang sibuk tapi macam mana dia daripada top to toe kemas. Kita nampak pakaian dia kemas ya, dengan kuku berkilat. Lelaki kuku berkilat, mestilah kita nampak, wow, orang ni ya sangat-sangat menjaga kan. Itu yang menjadikan saya ni bila saya ada masa, itu pun accidentally juga masa saya nak pack barang ni, saya terpaksa sediakan kotak. Barang tu tidak diterima oleh pos laju sebab dia kata saya nak post ke Beverly Hills. Jadi perlukan kotak, dia kata tak boleh lah macam pack yang saya biasa buat kalau dalam Malaysia lepas saja kan. Sebab barang tu 1 kilo ya, barang kayu gaharu 1 kilo. Jadi saya perlu mencari kotak. Itu yang menjadikan saya dapat jumpa nail shop. Saya nampak nail shop. Saya teringat kawan saya tu kan, saya nampak nail shop dan saya ada masa. Sementara saya nak beli kotak-kotak tu, sebab bila nak post hari tu kita dah tak boleh nak post dah, pergi kepada hari esok. So saya ada free time, dan saya pergi terus dekat nail shop tu. Saya buat pedicure manicure. Itulah first time saya buat. Dah lama dah, beberapa tahun lepas kan. Itulah yang menjadikan saya ada pengetahuan sedikit untuk macam mana untuk melakukan sendiri pedicure manicure. Memang kalau first time kita buat tu, masa tu anak-anak saya perasan ni, anak sulung saya perasan. Jadi semuanya nampak kan, nampak cantik lah kuku kan. Sebab kita memegang something, semua benda kan, memang kita akan nampak tangan kita kan, kuku kita kan. Jadi kan dari situlah anak saya pun dia fikir macam dia beli yang ada pengilat kuku yang jenis yang apa tu kan. Dia tak tanya saya sebab kami duduk rumah berasingan, jadi tak sempat nak berborak. Dan saya adalah kalau kita ada satu-satu tugasan tu kita agak sibuk walaupun duduk satu bandar. Anak saya ni pun dia ada keluarga dia sendiri, jadi kita tak sempat nak bersembang. Tapi akhirnya anak yang lain, anak yang duduk kat universiti kan, dia beli banyak. Sebab anda boleh tengok ya, harga dia yang paling murah dalam TikTok yang ini yang saya jual ni, baru RM1 berapa kan, RM1.19 ke RM1.19 ke RM1.17 tu, RM1.19. Anda boleh beli tau, beli sekali banyak-banyak, beli 5 tak rugi. Macam saya balik baru ni kan, saya travelling, sebelum saya pergi ke Cameron Highland. Sebab Cameron Highland dekat dengan rumah, dan kita ada aktiviti keluarga, ada mesyuarat keluarga. Sudah tentulah semua adik-beradik saya ada, dan mestilah ada anak-anak saudara juga. Jadi saya bawa yang yang ada yang terlebih order, yang saya ada cerita awal tadi, COD yang terlebih tu saya bayar je, saya ambil je barang tu. Jadi ada rezeki anak-anak saudara saya kebetulan kan, rezeki yang bila kita lepak-lepak malam-malam, kebetulan dia buat homework, anak-anak saudara yang dah besar yang sebaya dengan anak saya kan. Jadi saya kena jadi guru bahasa Malaysia sekejap. Maklumlah budak sekarang ni kadang-kadang ni kelakar, dia orang ni dalam bahasa Inggeris tapi tak
tak kredit dalam dalam bahasa Melayu. Jadi saya kenalah jadi guru bahasa Melayu. Sambil-sambil itulah kita berjaga, nak cari idea, nak tolong dia buat homework. Sambil sibuk. Saya sibuk dengan kerui kendara. Jadi malam inilah benda ni walaupun harga dia murah tapi sangat-sangat berjasa kan. Jadi saya dapat bagi hadiah. Saya dapat kilatkan kuku, nak tunjuk satu contoh dekat dia. Jadi kenangan manis kan dengan anak saudara ni. Jadi dia seronok lah kan. Asalnya saya beli baru ni sebab hilang tadi. Kita masuk dalam handbag mana-mana, entah cicir mana tak tahu. Walaupun dalam rumah hilang, mungkinlah nanti kalau berpindah keluar dari rumah ni baru jumpa dekat mana kan. Itu wallahualam, tapi dah beli baru dah. Sebab cucu saya yang sulung. Cucu saya dah besar ya, dah 10 tahun. 10 tahun. Cucu saya dah besar. Jadi dia pun biasa kalau lepak-lepak dengan saya kelatkan kuku dia. Jadi bila tak ada pengilat kuku tu, dia tanyalah kan, ada tak, dia panggil saya, Nenda ada tak pengilat kuku tu. Betul cakap dengan dia lah, hilang lah. Tak apalah, nanti Nenda beli kan. Itu yang jadi saya beli dan saya share lah cerita dia dengan anda kan. Sebab seronok ya, anak saya sendiri pun dia beli lebih masa memula dulu. Dia dapat bagi kat saya satu. And then bila sekarang saya pun saya beli sendiri. Saya yang jual dan saya beli sendiri. Sebab kita dah tahu kan dekat sini kita dapat harga murah. Dan kalau kita sendiri beli pun kita dapat percentage dia kan. Dah lah RM1.19 kan. RM1.19 betul tak? Sekali lagi saya tengok. Dah lah RM1.19 ya. Saya sendiri pun dapat keuntungan daripada pembelian saya sendiri. Sebab bukan saya yang jual kan. Pihak TikTok yang memberi kat kita. Ataupun syarikat yang join TikTok Shop atau seller kan, sebagai seller. Okey, anda boleh klik kat situ, belilah sekali 2 ke 5 ke kan. Jadi kita boleh bagi buah tangan. Baru ni pun saya buat majlis menyambut menantu pun saya tak sempat nak sediakan sebab semuanya berlaku dengan cepat, tak sempat kita nak sediakan barang-barang. Family saya semua dah sediakan. Saya boleh sarankan kepada anda sebab saya ada anak lagi, saya ada 6 orang, 2 dah kahwin, jadi 4 lagi tu belum lagi kan. Jadi salah satu daripadanya saya merancang untuk masukkan pengilat kuku ni dalam hadiah-hadiah kepada tetamu ya. Kita boleh bagi benda-benda yang kekal yang kita boleh simpan dan tidak membazir. Padahal dia ada manfaat. Itulah yang best tu, manfaat dia. Okey, terima kasih. Tadi tu saya nampak ada pembelian tu. Anda juga boleh membeli dekat sini. Anda boleh membuat COD secara COD. Yang ni memang boleh COD. Dan juga beli secara terus. Okey, sebab dah pukul 4.12 nanti kan sebab rumah saya ni saya tak boleh buat waktu azan ya. Azan sebab rumah saya betul-betul perkarangan masjid di belakang tu, memang selangkah sampai masjid. Nanti kan kuat sangat bunyi azan, saya tak boleh nak bercakap. Okey, saya teruskan saya pin ya kepada maskara. Okey. Sekarang Miracle Hyper Curl Volume Mascara. Bukan sebab saya dah guna tu saya cakap Miracle lah yang terbaik, tapi memang sebenarnya yang terbaik ya, memang yang terbaik. Bukan sebab saya nak jual saya kata ni yang terbaik. Tapi memang itulah yang saya jumpa maskara yang terbaik yang saya suka. Sebab anak saya memang jenis orang yang suka make up lah ya, anak menantu saya. Tapi saya tak kisah orang punya orang lain yang punya. Saya kisah yang Miracle punya. Sebab dia punya high volume ni. Dia punya bentuk ni. Kalau yang baru beli punya lagi cantik lah daripada ni. Ini yang saya guna hari-hari. Setiap kali saya keluar yang saya guna selalu. Sebab bulu mata saya tak banyak, jadi nak apply tu senang. Nampak ya bulu kening saya cuma letak aloe vera sahaja. Nanti kita cerita aloe vera lepas ni. Okey, ini adalah maskara terbaik yang paling saya suka sebab nak apply tu cepat dan nak cuci pun senang ya. Kita nak sembahyang, kita boleh cabut macam tu saja. Yang kering tu boleh cabut, dia tidak melekit dan tidak mengotorkan jari sebab dia kering. Jadi kita boleh cabut macam tu, buang bulu mata pun tak tercabut. Dia mesra dengan bulu mata kita, dengan jari kita tak kotor kan. Dan sekarang saya tak pakai pun tisu lembap, tak bawa pun tisu lembap dalam handbag pun semua sebab nak cuci makeup senang ya. Paling tidak pun saya ada beberapa helai sapu tangan cotton, jadi itu penyelamat lah. Tisu biasa pun saya tak pakai ya, tisu yang makeup tu sebab saya memang suka benda-benda semua jadi. Jadi saya memang sentiasa ada jadi jenis kain cotton ya, 100% cotton ya, yang lebih senang letak dalam handbag untuk guna dan masih bersih. Sebab apa?
penggunaan dia. Nak cuci pun senang. Macam saya katakan tadi, dia kering dan senang nak cuci. Jadi nak semayang pun senang kan. Kita cabut je kan. Kemudian tu kalau kita nak pakai balik, nak pakai pun senang. Tak payah nak macam pengalaman saya pakai maskara sebelum ni, susah nak pakai, leceh. Saya rasa macam comot-comot lekat-lekat dah. Terpaksa cuci balik, ambil minyak, ambil lah tisu. Memang sebelum ni macam ni. So sekarang ni dah umur macam ni, dah pandai lah ya, sebab produk yang bagus, produk yang bagus memudahkan. Apa salahnya kita guna benda yang menjimatkan kita, terutama macam anda ada ada suami kan, kita nak pakai kat rumah kan, dapat pahala pakai untuk suami. Belilah, ya Allah membeli menang memakai, ya, dapat pahala besar untuk suami kita pakai untuk keluarga. Macam saya pakai untuk keluarga kan, pakai sama kita supaya kita ni tak nampak mengantuk, tak nampak letih kan. Macam saya travel tu, saya sampai dekat rumah hometown saya, kampung saya pada pukul 3 pagi. Jadi besok tu kita dah ada majlis pagi besok tu kan. Jadi tak adalah nampak muka tu mengantuk sampai adik-adik saya mengusik kan. Akak sing-sing lengan, sebab baju saya pakai jubah yang besar tu kan. Jubah yang popular sekarang, viral kan, Captain dekat akak sensei lengan. Jadi maksud dia macam kita nak turun dapur macam itulah. Tapi itulah ya, gurauan kelakar-kelakar macam tu. Sebab apa, kita fresh ya, kita tak letih, kita tak nampak letih walaupun memang orang tahu kita sampai pukul 3 pagi. Kerana kita menjaga diri ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk jadikan kita fresh ya. Sekali lagi saya ulang, tadi saya dah cerita dekat masa season 1 ya, semalam malam tadi saya dah cerita, walaupun kita mengantuk, mesti jauh beza muka kita yang mengantuk, yang kita tak pakai apa-apa, dengan kita dah melembabkan muka kita dah pakai serum macam ni kan. Muka kita ni dah fresh tau. Kita dah menyediakan makanan yang menjadikan kulit kita ni membina balik, menghidup, membangunkan kulit kita kan. Kita bangun tidur, jadi kita dah fresh kan kulit kita. Kemudian tu mata kita yang mungkin sembab sebab mengantuk, tak cukup tidur tu, kita pakai maskara cukup. Kalau eyeliner, saya memang suka pakai eyeliner. Ini satu lagi ya, benda-benda yang memang yang saya guna daripada muda, masih ada sampai sekarang, dan jenama yang sama. Jenama biasa-biasa je, tapi kalau benda tu dah lama kita guna, tak rosak dan kesan dia baik ya. Bukan biasa-biasalah jenama tu kan. Okey, berbalik kepada Yuna. Hai, Assalamualaikum. Malam tadi saya nampak Yuna join. Terima kasih. Saya sambung ni Yuna yang cerita malam tadi. Yuna miss ni. Terima kasih Yuna sekali lagi join. Malam tadi kita cerita tentang kita bincang apa? Masih lagi bincang tentang kosmetik. Awal tadi saya ada cerita tentang 30 minit awal ya, sebab tajuk art tu adalah perfume as an art. Saya cerita tentang perfume. Jadi secara tak langsung saya ceritakan tentang TikTok shop, TikTok seller kan. Jadi kita ni, kalau kita memang dalam TikTok shop ni, kita kena belajar lah kan. Kita kena mahir lah. Barulah kita boleh jadi influencer, barulah kita boleh buat duit kan. Okey, sebab Yuna dah masuk. Okey, best. Kita sambung balik sambil-sambil saya tukarkan pin produk, sebab nanti azan pula tak boleh saya nak cakap. Azan kuat sangat kat sini. Bukan pasal azan kuat sangat, sebab saya duduk dekat dengan memang belakang masjid. Masjid besar sini kan. Okey, saya pergi kepada, sambil-sambil tu saya cerita pasal sunscreen. Saya sambil tu saya sambung dengan Yuna tadi. Bagus Yuna. Yuna dah download, boleh ke buat? Boleh masuk sebagai seller tak? Boleh tak? Okey. Saya teruskan juga ya. Take your time, Yuna, slow-slow. Kita belajar. You can pin a comment now. Tak a comment. Okey, tak apalah tu. Jadi, yang seterusnya, tak apa Yuna. Cuba lagi. Memang perlukan masa untuk kita belajar. Bukan satu hari kita belajar hari ni, besok terus pandai. Kalau memang nak pandai tu, memang gifted lah ya, jarang-jarang. Memang makan masa, tak apa. Beri masa dan teruskan belajar lagi. Sebab saya sendiri pun saya nak buat, masih tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Saya nak setting tu, saya dah masukkan, masih tak boleh. So, saya abaikan dulu. Saya buat apa yang masih saya boleh buat. Duduk seorang belum ada kawan. Tak apa, kita kawan-kawan Yuna. Dalam ni, inilah yang saya suka ya. Dalam TikTok live ni, kita berkawan. Bagi saya, follower saya adalah rakan-rakan saya, kawan-kawan saya. Saya belajar daripada kawan saya juga, Dr. Iman ni. Kalau anda tengok post-post saya, banyak kawan saya ni kan. Banyak saya share dengan kawan saya.
dengan Dr. Iman ni. Jadi kami sama-sama belajar masa mula-mula belajar dengan sosial media ni lah, belajar dengan TikTok dan juga platform lain ya, ketika lockdown seluruh dunia. Itulah dia pun tak ada kawan sebab dia surgeon, dia pakar bedah. Tiba-tiba dia tak boleh nak bekerja dan kita ni semua tak boleh keluar. So kita belajar sama-sama, belajar sendiri kan. Itulah hasil dia. Okey. Alhamdulillah sekarang kita dah back to normal. Dan saya sambung terus ya, sambil kita borak-borak dengan Yuna kat bawah. Sunscreen. Malam tadi saya ada cerita terbalik Sunscreen. Sunscreen setakat ni lah sunscreen yang paling saya suka. Kalau ada yang syarikat yang lain tu nak bagi saya free gift, saya belum terima lagi barang-barang free gift yang lain. Mungkin sebab follower saya tak ramai dan saya belum konsisten buat live kan. Saya tak dapat lagi free sample. Jadi selagi saya tak dapat free sample, saya akan share produk yang biasa saya guna, yang saya tahu. Jadi kita boleh cerita seikhlasnya kan. Jadi setakat ini Miracle Sunscreen ni kerana SPF 50 dia, dan juga Amber UV dia, Amber UV Barricade. Amber tu bahan yang sebenar ya dalam ni, bukan bahan-bahan yang setakat dia tulis Amber sahaja, tapi adalah concentrate Amber kan. Amber ni rupa-rupanya saya guna Amber untuk perfume saja. Saya tak tahu pula Amber ni sebenarnya dia kaya dengan vitamin C ya. Itu sebabnya mereka memilih Amber ya. Amber ni sebagai ejen pemutih kulit. Di samping SPF 50, itu masih banyak lagi yang saya tak tahu. Itu cerita saintis lah. Tapi SPF 50, lagi tinggi SPF, lagi tinggi perlindungan untuk kulit kita. Okey. Bagi anda yang tak ada sunscreen, ya betul. Bagi anda yang belum ada sunscreen yang anda inginkan ataupun yang nak mencuba sunscreen daripada Miracle ya. Sebab setakat ni inilah 3 benda yang mesti ada dalam handbag saya. Satu lagi yang ni saya tak masukkan kat bawah. Saya ada 2 warna, walaupun kulit saya sawo matang, tapi saya ada 2 warna. Ini saya akan cerita masa lain, saya tak sempat nak cerita hari ni. Season first dulu saya ada share tentang macam mana saya buat transparent eyeliner menggunakan 2 warna. Ini saya akan cerita kemudian ya, 2 warna ni. Ataupun kalau ada yang mengingat saya kat bawah tu, saya akan cerita terus. Kalau tak, saya akan cerita pada mungkin malam sekarang saya akan sambung, sebab malam ini tajuk kita pada hari Jumaat. The Nisha Show mempunyai tajuk Pillow Talk ya. Pillow Talk ni 30 minit terawal kita sembang-sembang muhasabah diri sebelum tidur kan, saya sembang dengan anda. Kemudian 30 minit yang kemudian tu kita shopping lah, santai shopping. Okey, saya sambung balik ya sebelum azan. 4:22 sekarang. 1 jam juga. Okey, saya tinggal kat mana? Saya di Kuantan. Yuna dekat mana Yuna? Saya panggil Yuna je sebab dekat situ Yuna ya. Yuna tinggal kat mana? Okey, tadi saya dah cerita tentang sunscreen. Next, sunscreen best ya. Dia pakai sikit je. Saya dah pakai daripada awal sampai sekarang ya, daripada bulan 4 ke masa raya, saya tak ingat. Yang saya pakai mula-mula yang ni. Ini daripada bulan 4. Sunscreen saya pakai bila nak keluar je, ataupun kalau terdedah dengan, saya suka gardening kan. Bila terdedah dengan matahari, kalau cuaca terik mesti kena pakai, sebab saya ada nak hilangkan jeragat dah tak boleh nak tunjuk sebab dah tak ada ya. Kalau ada tu bolehlah tunjukkan. Ada tepi-tepi mata saya bintik-bintik tu kan. Ataupun kawan-kawan saya yang Johor, okey, Johor Bahru JB. Jadi sunscreen yang bagus lah. Pakai sikit pun cukup, kita ratakan. Kalau pakai banyak, kita rasa melekit lah. Tapi kalau pandai pakai sikit-sikit kan. Kalau anda yang memang biasa guna pandai makeup tu kan. Sekarang kan banyak kan. Umur saya berapa? Umur saya 52 tahun ni. 52. Menantu 2. Cucu 2,5. 2,5 cucu 2,5. Itu pun cucu dah besar-besar. Itulah kan. Masa saya balik kampung baru ni kan. Cucu-cucu daripada anak saudara yang lain kan. Mak dia kata, ni salam nenek, ataupun belah sana panggil nenda kan. Salam nenda. Dia orang terkejut tau. Sebab tak jumpa, jarang jumpa. Jadi dia jumpa dah besar kan.
Dia nak salahkan kita ni awet muda sangat, jadi dia tak percaya ni nenda dia juga kan, antara salah seorang pada nenda dia kan. Itulah kan seronok kan. Seronok kan kalau kita awet muda. Bukannya saya buat rawatan yang mahal tu, tak ada. Saya seboleh-boleh saya tak nak kulit saya ni sedikit pun dibuat benda-benda yang menyakitkan, saya takut. Jadi kita dah ada ya botox semua, jadi benda-benda macam ni lah ya, daripada dalaman kita, daripada luaran, pakai bahan-bahan yang kaya dengan niacinamide ya, kaya dengan pelembab ya. Pelembab dulu saya pakai jenama yang yang ni yang harga kayangan lah kan, harga kayangan. Pernah tengok tak produk ni? Ini memang harga kayangan, tapi memang kesan dia bagus lah. Tapi minta maaf lah kalau apa ni. Itulah okey, sebab saya nak share tips yang kelima ya, tips awet muda yang kelima. Apa tadi okey. Saya tulis supaya saya ingat next. Ini kita rasa macam kelakar, macam simple kan. Tadi saya cerita pasal pelembab. Okey, kita tolak tepi pelembab sebab saya nak singkatkan masa, saya nak end live. Saya biasa dengan rambut panjang. Okey, kalau anda yang biasa dengan adat-adat Melayu kan, kita ni kan, you know kan, orang Johor pun macam samalah kan, kita kuat dengan adat-adat kita masa berpantang kan, yang dah ada anak-anak kan, orang tua-tua kan. Sebab saya ni moyang saya orang dulu kan mak andam kan tera-tera kan, tapi saya tak sempat jumpa, umur tak panjang. Tapi opah mak sampaikan kat kita, dia kata jangan potong rambut. Jangan potong rambut. Saya katakan, oh Indonesia. Saya ingatkan Sabah ke, sebab dengar bahasa dalam post kan. Okey, tak apa, tak kisah. Indonesia pun dah duduk Malaysia. Kita ni semua Malaysia. Saya pun Jawa. Saya Jawa yang tak pandai cakap Jawa. Okey, nanti kita cerita. Banyak masa lagi insyaAllah. Okey, jadi cerita awet muda. Tips awet muda yang kelima ya. Tip awet muda Nisha pada petang ni. Jadi saya kongsikan tadi. Saya biasa ya rambut panjang, umur saya macam ni. Bayangkan ya, umur dah 50 masih lagi sanggup berambut panjang, sebab rambut tu susah nak gugur. Maksudnya macam biasalah kalau orang dah berumur, rambut semakin sikit nipis kan. Saya biasa umur 40-an rambut saya panjang ya, boleh menyapu lantai. Maksud terlalu panjang rambut tu. Saya pernah berambut pendek masa mula kahwin dulu, rambut pendek, and then saya biarkan dia panjang. Saya suka bola rambut. Bila kita ikat rambut kita tinggi. Sekarang pun saya biasakan kena kontrol lah ya. Kalau kita kat luar ataupun saya live, saya tak boleh lah nak tinggi sangat saya punya sanggul kan. Saya adalah orang yang tidak perlu kan ada yang jenis sanggul-sanggul yang apa tu kan. Betul, rambut saya panjang. Sekarang pun masih panjang lagi, saya dah potong sikit. Bila dah terlalu sibuk, kita tak sempat. Satu lagi ada kena anak saya duduk asrama sekali, adalah hinggap kutu kat rambut dia, kena rambut saya, memang nangis lah potong kan. Potong separuh sahaja. Itu pun subuh, lepas subuh saya ambil gunting rambut, selawat, potong terus kan. Kalau tak memang terpaksa, termasuk tu terpaksa potong sebab dah, kalau dah ada kan satu rumah kena, jadi semua orang potong rambut. Cuma saya tidak potong pendek, saya potong separuh. Pendek tak pendek, masih panjang lagi lah. Sekarang masih panjang lagi kan. Cuma maintain dia setakat tidaklah menyapu lantai macam dulu kan. Okey, cerita dia awet muda dekat situ, kelebihan berambut panjang. Kalau mak kita dulu kan, dia memang tak bagi kita berambut pendek. Sebab apa tahu? Itulah rahsia awet muda. Bila kita ikat rambut kita tinggi, kita menarik kulit muka kita ya. Kalau anda sedar, sekarang banyak produk-produk yang awet muda ni masukkan benang lah kan. Ada yang memasukkan betul-betul dia masuk ke bawah kulit, ada yang diletak atas kulit dan dia meresap, ada yang buat pembedahan yang paling teruk. Bagi saya paling teruk tu, itu orang banyak duit. Ada yang tak percaya kepada penuaan, dia percaya kepada, sebab dia banyak duit, itu yang dia percaya kan. Tapi tengok muka dia rosak dan menakutkan mukanya. Cuma saya nampak dia sangat-sangat, sebab orang kaya kan, dan dia mempunyai daya percaya diri yang sangat tinggi. Tapi saya tak mungkin, sebab saya tahu yang dia tak sanggup benda-benda tu kan. Saya pernah tengok movie yang kisah benar siapa, Elizabeth Taylor kan, macam mana dia, itu kisah benar dia ya, dia memotong kulit bawah telinga ni untuk menarik muka dia. Jadi bulut dia kan kecil cantik, tapi bila dah menarik, jadi dah hilang lah dia punya keaslian wajah cantik dia sebenar kan. Saiz mulut dia comel tu dia jadi lebar lah sebab ditarik kan. Memanglah tak ada kedut, tapi tengok ya, peredaran masa kedut tu kembali semula. Jadi dekat sini tips saya tu, bila kita ikat rambut kita kemas-kemas tinggi-tinggi kan, kita menarik
kita punya kulit muka. Saya bukan tak ada wrinkle, saya ada. Ada, mesti ada. Dah umur 52 ya, mesti ada. Tapi itulah saya amalkan. Ikat rambut tinggi-tinggi masa bangun pagi tu, sikat rambut ikat tinggi-tinggi kat rumah kan. Betul, wajah dia jadi kaku dan juga rosak lah. Semasa tu tak ada produk yang macam ni. Selepas batu, kita ni sangat beruntung zaman sekarang, zaman sosial media, kita cepat menerima maklumat, mendapat maklumat dan mendapat info-info daripada pakar-pakar. Itu yang kita sangat bertuah termasuklah saya dan anda, kita sangat bertuah. Isteri-isteri anda Cik Ananan Fashion ni, kalau anda telah fashion anda telah berkahwin, beruntung siapa sadar perempuan kat rumah kita, sebab kita dapat ilmu-ilmu daripada luar ni cepat sangat. Jadi kita aplikasikan sama ada hendak atau tak nak kan. Termasuklah perfume yang bagus ini saya kongsikan walaupun sebab ini adalah tips yang saya kongsikan ni sekarang, yang kelima, yang ikat rambut pagi-pagi, ikat rambut kemar-kemar ketat-ketat tinggi kan, jadi menarik kita punya kulit muka. Sambil tu cuci muka dan pakai pelembap muka kan. Pelembap muka tu saya memegang kata-kata Antas Sarawak masa tu saya maja lagi. Siapa tahu Antas Sarawak? Yuna mesti tahu Antas Sarawak kan. Antas Sarawak macam mana kecantikan dia. Dia duduk dekat luar negara, macam mana dia jaga badan dia, diri dia, kulit dia. Jadi rahsia kulit dia kata pakai itu yang saya ingat. Pakai moisturizer banyak-banyak cakap tu. Memang betul. Kalau kulit kita ni kaya dengan moisturizer susah nak berkedut, lambat berkedut. Ataupun kalau ada kedut pun cantiklah kedut dia kan. Sebab kulit kita sihat. Okey. Berbalik kepada tips awet muda yang keempat tadi tu, produk-produk yang kita guna produk-produk yang kita guna, kalau bahan-bahan dia semua jadi. Masa muda ni memanglah banyak orang tua cakap muda-muda tak nampak, kesan dia dah tua. Itulah kesan dia kalau macam bila reunion kita jumpakan kawan kita yang nampak macam kita juga awet muda kita tahu cara jaga masing-masing kan. Kita tahu kalau macam nak berkongsi, kita lagi tahu kan. Memang betul lah kita gunakan produk yang semula jadi ataupun kita gunakan cara semula jadi kan. Kemudian perfume berbalik kepada, sebab saya bermula dengan tajuk hari ini perfume as an art art, seni perfume tu sendiri dari segi pembuatan dia, dari segi bahan-bahan dia sebab sebenarnya bahan-bahan kosmetik yang kaya dengan yang banyak alkohol, mana-mana memang mesti ada alkohol kan. Yang banyak alkohol sebenarnya kesat alkohol pada kulit kita tu kan, menjadikan kulit kita cepat berkedut kemudian tu meresap bahan-bahan kimia. Itu yang menjadikan kita ni cepat berkedut kan. Satu lagi faktor cuaca. Kita ni bersyukurlah kita ada dua cuaca. Perfume jenama Nisha, saya saya tak pin kan saya punya message message saya tak pin tadi. Jenama Nisha mula-mula tadi saya share tentang Nisha parfum, di mana perfume saya adalah daripada bahan-bahan semula jadi. Dan itulah yang saya tak dapat nak share dekat seller ataupun orang boleh beli secara diken lah. Kalau nak beli besar-besar, saya jual, biasanya orang beli dalam ni kan, dalam bekas kotak macam ni. Kalau orang nak beli memang kena directly lah berhubung dengan saya kan. Biasanya saya akan tanya suka bau macam mana, jenis kita dapat tahulah karakter orang dia. Kalau kita kenal, macam kawan saya yang saya kenal tu, kita tahu orang ni lemah lembut ke apa kan. Memang dalam kerajaan kuning memang tak ada perfume saya tak dapat nak masukkan produk sendiri sebab saya tak dapat nak setting masih lagi TikTok belum lagi terima saya punya setting tu untuk menggunakan nombor telefon saya tu, sebab saya ada 4 akaun. Mungkin dekat situ masalah dia kan. Bila saya ada 4 akaun, semua akaun saya tu bila saya cuba, saya pakai nombor telefon satu sahaja kan, semua tak boleh. Dia kata semua dia bagi jawapan yang sama. Itu yang saya tak boleh nak buat lagi. Jadi saya buka kepada anda yang berminat untuk joint venture tapi tidak menghilangkan jenama Nisha ni. Anda boleh buat perniagaan anda sendiri joint venture dengan kita. Ini sampel ataupun yang saya guna selalu kat rumah. Ini saiz dia lah. Yang ini pun harga dia mencecah 1,000 lebih, ikut jenis apa, ADP ke atau minyak ke kan. Kalau ada bahan-bahan dia yang jauh yang kita dapat, yang tak ada dekat Malaysia ataupun tak ada dekat Indonesia, lagi tinggi kos dia kan. Macam ini beberapa bahan-bahan mentah yang saya dapat directly dari Madagascar. Jadi kalau banyak bahan-bahan tu dalam satu-satu perfume tu makin tinggilah harga dia.
Saya ni tak suka letak nombor WhatsApp ya. Saya dah jadi, sebab saya dah dulu saya dah terbiasa dengan nombor WhatsApp. Anda kena hubungi saya secara DM baru saya bagi nombor. Sebab terlalu, saya ada pengalaman pahit dalam, kita dah lama dalam sosial media kan. Saya tak suka banyak benda-benda scam. Dan juga 4 akaun saya, 2 akaun saya tu banyak scammer masuk. Jadi saya tak berminat, saya tak nak membuang masa saya dengan scammer. Itu sebab saya tak letak nombor WhatsApp saya dekat profil. Memang payah. Jadi anda boleh berhubung dengan saya, boleh DM saja, boleh dapat saja kan. Tak susah pun, insya-Allah. Okey, selagi belum azan kat sini, saya tak tamatkan. Saya akan teruskan dengan pin ya. Yang seterusnya, apa lagi yang saya belum pin? Semua sudah Last sekali adalah aloe vera gel. Dah RM4.99 yang ni ya. Sebab ada aloe vera yang paling murah saya tengok RM2 lebih, dan masih lagi peratusan aloe vera ada tinggi. Saya suka ya, kita cari peratusan aloe vera yang paling tinggi. Ada yang paling tinggi 99% kan. Banyak ya dalam packing macam ni yang dia tulis 99%. Okey, berita baik ya, sebab saya suka DIY, nanti akan datang. Okey, great job, you have gone live for 90 minutes, lebih pada 1 jam. Don't forget to take a break, kata TikTok. TikTok dia ambil berat ni, beritahu kita kan. Itulah dia, great job kata dia. Okey, saya screenshot sekejap. Sebab saya tak rakam sendiri, so lambat kalau nak tunggu TikTok live. Tapi kalau TikTok live tu pun dia tak ada tulisan-tulisan semua. Ya, ada yang 99%, ada yang 96% semua kan. Saya suka yang 99%. Selagi boleh kita check yang tu. So 1% tu adalah chemical. Macam yang dekat sini dia tak beritahu kita, walaupun betul-betul datang daripada ladang dia kan. Ladang sendiri daripada syarikat ni. Daripada Forever, nampak ke? Daripada ladang dia. Ni kualiti dia lah. Ini nilai saintis dia. Dia jadi terlalu mahal. Satu lagi sebab syarikat Forever memberi banyak insentif. Insentif dia sangat tinggi kepada pengguna. Macam rakan-rakan saya ada beberapa orang rakan ya, multimillionaire kerana jual produk ini sahaja. Itu konsisten dan disiplin 100% ya dalam bidang ni. Macam saya pembuat perfume, jadi saya lebih kepada perfume saya sendiri atau produk saya sendiri. Jadi saya sebagai pengguna dan juga saya kongsikan dengan anda lah ya, sebab dia terutama sekali, produk utama dia bagi syarikat ni adalah aloe vera dan juga madu. Dia ada ladang madu dia sendiri. Syarikat ni beli ladang madu yang terbesar di dunia jadi milik dia, jadi dapat membekalkan madu yang cukup ya, jadi jenis madu yang kita perlukan. Dan memang jualan yang memang sangat meningkat lah, naik sangat-sangat masa mula-mula kita pandemik kan. Sebab COVID-19 ni memang menyerang tak kira sesiapa pun kan, tak kira umur. Tapi kalau kita cepat mendapat solusi, ataupun kan setiap penyakit ada ubat kan, kena dia punya rawatan tu, alhamdulillah. Madu, aloe vera ada jenis minum punya. Betul-betul saya banyak dekat dapur. Dah betul-betul dah, setelah saya dah ikut dia punya protokol. Ini akan datang lah. Saya akan sambung nanti cerita. 9 botol, 8 botol protokol Jepun, protokol US. Itu daripada kajian-kajian saintis untuk dalaman. Itu juga. Ini daripada tips awet muda yang keempat yang menggunakan bahan-bahan semula jadi. Di bawah tajuk menggunakan bahan-bahan semula jadi. Makeup semua bahan-bahan semua jadi, minum, makan ya, kita kalau orang kampung kan, kita kalau Indonesia kan banyak kepada saya ada remaja sebab daripada belah Jawa, belah bapak kan, kita dah biasa. Saya sebenarnya antara adik-adik saya ni yang paling tak takut minum benda-benda pahit kan. Mengamalkan betul-betul semasa berpantang, 7 kali bersalin, 7 kali berpantang. Masa berpantang tu paling penting ya. Kaedah berpantang tu. Bukannya saya tak makan langsung benda-benda yang orang kata macam orang tua kata, yang ni tak boleh, tu tak boleh. Tak, saya makan semua, tapi ada benda-benda yang makan benda berkhasiat. Ikut cakap doktor dan mengkaji benda tu dari segi logik. Kalau kita luka, kita banyak mengeluarkan darah, of course kita perlu ganti balik secepat mungkin kan. Masa tu saya dah jumpa masa anak kedua, sebelum anak yang kedua, saya tengah sarap mengandung anak kedua. Masa tu saya ingat
saya berjumpa dengan produk ni, aloe vera ni kan. Itulah yang sampai sekarang saya konsisten menggunakannya sendiri. Kalau lah saya 100% dalam aloe vera, mungkin saya dah jutawan juga dalam forever, tapi saya tak. Sebab saya ada target saya sendiri. Saya masuk college, saya belajar e-business. Saya ada target saya sendiri untuk produk saya sendiri. Okey, sebelum saya berakhir, saya dah pergi kepada produk yang terakhir. Tadi saya dah share. Aloe vera ni senang je kan. Kita boleh beli aloe vera yang paling murah. Tak ada salahnya kita beli produk yang murah. Yang mahal ni kalau sebab yang murah ni dia simple lah. Dia nak buka macam dia terdedah ya. Dia terdedah macam ni saja. Kita tak tahu udara yang kotor masuk jari kita bila kita dah sentuh macam tu kan. Bagi kulit yang sensitif ya. Saya pernah mengalami kulit sensitif masa umur 40. Jadi itu sebabnya saya sangat menitik beratkan tentang apa yang saya pakai, apa yang saya guna, apa yang saya makan. Itulah sebabnya produk yang mahal-mahal ataupun harga-harga kayangan, dia packing dia macam ni kan. Jadi kita hanya buka dan gunakan setakat yang kita nak. Itulah sebabnya kenapa packaging tu penting, supaya kita tidak mendedahkan isi-isi kandungan tu kepada jari kita, udara luar kan. Jadi selamatlah untuk kulit ya. Mungkin saya pernah alami yang alahan tu sampai tak boleh makan makanan-makanan laut, makanan yang lebih pada 1 hari, makanan yang tak fresh lah. Kulit saya naik berjerawat, walaupun saya bukan jenis orang yang berjerawat masa saya muda-muda. Jadi lebih kepada alahan. Bila jaga balik ya, jaga betul-betul secara insentif, pulih balik lah ya. Tak ada langsung ya, sebab cepat. Bila kita cepat kan, prevention is better than cure. Kalau kita prevent daripada awal, dia tak menjadi. Tapi kita tak tahu, bila kita ni fikir macam kulit tak ada masalah, mungkin tak kena apa-apa, tak ada jeragat, tak ada jerawat, tak ada alahan. Tapi bila dah berumur, macam-macam masalah yang timbul kan. Itu yang jadi kena jaga balik. Sebab apa? Prevent tu lebih baik, sebab sebelum berlaku kita dah jaga, dah tak ada membuang masa untuk jaga lebih lagi. Bila dah terjadi macam dah jerawat ataupun alahan kepada produk-produk yang lain ya, mungkin kita tak tahu produk tu tak sesuai, ataupun kita sendiri lalai ya menjaga kebersihan kulit. Jadi kan nak jaga balik memakan masa. Jadi kita kena berbelanja lebih lah untuk mendapat produk-produk yang baik kan, dan juga dapat khidmat-khidmat nasihat daripada mereka yang pakar ya. Tak semestinya yang pakar tu yang bertauliah betul ya, yang berpengalaman. Yang berpengalaman, orang lama yang ada pengalaman, macam dia dah jumpa doktor pakar ya. Macam mana proses dia, apa yang itulah ini beauty hacks lah ya, beauty hacks, #beauty hacks. Kita belajar secara percuma daripada pengalaman orang lain. Cik Puan, terima kasih join ya. Saya nak akhiri live saya. Terima kasih kepada anda semua. Sudah pukul 4.42. Semua produk shop dekat bawah tu saya dah share. InsyaAllah malam ini Pillow Talk, InsyaAllah pukul 9 saya akan bersiaran. Selepas Pillow Talk, selepas setengah jam Pillow Talk ni kita muhasabah diri lah, sembang sebelum tidur kan. Kita cerita tentang apa yang kita lakukan waktu siang kan, aktiviti siang hari ni. Anda bebas lah untuk bercakap apa saja dengan saya, boleh menjadi tetamu saya. Sama ada anda tulis dekat ruangan komen tu berborak dengan saya, ataupun anda saya invite tulis dekat ruangan komen tu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bye. Okay, wait. Wait a minute.